Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana wa thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama dalam kuliah tafsir bagi surah Tabarak. Dan alhamdulillah kita sampai pada ayat yang kelima. Jadi bersempena dengan kita berada di awal bulan Zulhijjah, jadi kita sama-sama mendengar beberapa ayat Al-Quran dan hadis daripada Nabi Muhammad SAW tentang fadilat dan kelebihan dan tuntutan beramal pada 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 1 dan 2, Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashr. Maksudnya Allah Ta'ala bersumpah demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Jadi setengah ulama mengatakan fajar yang dimaksudkan ialah fajar hari Arafah yang akan datang, yang 9 Zulhijjah. Dan Allah Ta'ala bersumpah 10 malam, bermula daripada malam 1 Zulhijjah sehingga malam 10, iaitu malam raya. Jadi Ibnu Katsir di dalam tafsirnya meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dimaksudkan dengan 10 malam yang Allah Ta'ala sumpah di dalam Al-Quran tadi ialah Al-Ashrul Awwalu min Zulhijjah, 10 malam yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Jadi itu nas yang pertama daripada Al-Quran menyatakan secara khusus tentang 10 hari yang mempunyai khusus. Kerana Allah Subhanahu wa taala apabila dia ingin menyatakan sesuatu perkara ataupun menarik perhatian kita kepada sesuatu perkara, maka Allah Ta'ala akan bersumpah dengan perkara tersebut. Seperti Allah Ta'ala kata wadduha, kan, wal laili wan nahar. Jadi kesemua tu merujuk kepada masa yang dihimpunkan di dalam surah wal asri. Dan apabila kita baca wal asri itu, kita dah sepatutnya kita ingat tentang kesemua masa-masa lain yang Allah Ta'ala bersumpah dengannya di dalam Al-Quran. Jadi sekiranya kita dapat mengingatkan masa tadi, pagi, petang, hari, 4 bulan, setahun seumpamanya, maka kita dapat mengambil berat dan menilai adakah masa tersebut kita gunakan untuk ibadat atau masa tadi kita sia-siakan. Ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 28, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Nama Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin, pada hari-hari ma'lumatin yang dimaklumi. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya daripada Ibnu Abbas juga yang dimaksudkan dengan hari-hari yang mereka tadi berzikir bersungguh-sungguh di dalamnya ialah hari yang 10 daripada awal bulan Zulhijjah. Jadi pertama Allah Ta'ala menyatakan bilangan hari tersebut iaitu 10 hari dan 10 malam. Lepas itu dalam surah Al-Hajj Allah Ta'ala menyatakan apakah kerja yang sepatutnya kita penuhkan pada malam, pada siang dan malam 10 awal, 10 hari yang pertama. Jadi tugas yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala ialah wa yadhkuru, dalam mereka tadi mengingati. Lafaz yadhkuru dia boleh digunakan dengan dua makna. Pertama ialah dengan makna mengingati. Dan apabila lafaz yadhkuru kita terjemahkan dengan makna mengingati, maka dia merujuk kepada ibadat hati. Maka ulama zikir tadi terdapat beberapa bentuk zikir, antaranya zikrul qalbi, zikir yang dibuat oleh hati manusia. Dan lafaz yazkuru juga dia membawa makna menyebut ataupun menuturkan. Jadi daripada sudut yazkuru membawa makna sebutan lafaz di lidah, maka dia merujuk kepada zikir yang
Kedua, iaitu zikir al-lisan. Zikir dengan menggunakan lidah. Jadi zikir menggunakan lidah ni ialah asas kepada zikir dengan hati. Jadi sebab itulah apabila kita berumur 7 tahun, 10 tahun, kita dah diarahkan solat. Dan solat tadi sepenuhnya ialah zikir. Setiap pergerakan kita akan takbir, sujud kita akan bertasbih, kita akan baca Fatihah dan seumpamanya. Jadi setelah bertahun-tahun kita berzikir dengan menggunakan lidah, maka adalah kita tadi berpindah kepada zikir yang kedua, iaitu az-zikrul qalbi. Jadi kedua-dua itu diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita berada di dalam 10 hari di awal Zulhijjah. Jadi sekiranya kita dah boleh menghidupkan hati kita berzikir, maka kita tambahlah dengan zikir di lidah. Tapi sekiranya kita masih belum boleh mengingati Allah dengan hati, maka kita fokus kepada hati tersebut. Kerana hati tadi ialah asasnya. Sekiranya ibadat hati tadi diterima, barulah Allah Ta'ala menerima ibadat-ibadat anggota jasad yang lain. Yang ketiga daripada Sayyidina Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ayyamid dunya. Hari-hari di dunia yang paling afdal. 360 hari siang tadi. Hari yang paling afdal ialah ayyamul ashri, hari-hari yang 10. Jadi maksudkan daripada 1 Zulhijjah sehinggalah 10. Jadi di situ ada hari raya Korban. Dan di situ ada hari Arafah 9. Ada hari Tarwiyah dan seumpamanya. Jadi Nabi berkata itulah hari yang paling afdal. Jadi Nabi SAW dia cuma bagi tahu hari tersebut ialah afdal. Cuma apabila dah diberitahu kepada kita, maka kita kena mengambil kefahaman, pemberitahuan semata-mata afdal. Kemudian sekiranya kita buat tak tahu, kan, ataupun kita tadi tidak mempedulikannya, ataupun tidak menganggapnya afdal, ataupun tidak mengagungkan hari tersebut, kita itu tanda bahawa kita tadi tidak memahami nas-nas syarak. Maksud nas-nas dalam agama Islam ini semuanya arahan. Ini semuanya datang seperti dirikanlah solat, kan, tunaikanlah zakat. Tak. Kan, dia ada beberapa nas arahan yang berbentuk larangan dan arahan. Tapi banyak lagi nas di dalam agama Islam, dia hanya berbentuk perkhabaran. Macam apa kita baca, Nabi kata, hari di dunia yang paling afdal ialah hari yang 10. Lepas tu Nabi diam. Jadi kita hendaklah mengambil ayat perkhabaran tadi sebagai arahan kepada diri kita. Bukan kita dengar, lepas tu kita pun lupa, kan. Jadi sia-sia Nabi bagi tahu tadi. Maksud Nabi memberitahu kepada kita satu perkhabaran. Kita yang kena macam kita kena faham perkhabaran Nabi SAW ni diniatkan di sebalik ni ialah arahan. Dan apabila kamu dah mengetahui 10 hari tersebut ialah hari yang paling afdal, maka hendaklah kamu beramal di dalamnya. Yang kedua, diriwayatkan daripada di dalam Sahih Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ma min ayyamin al-amalu as-salihu ahabbu ila Allah fihinna min hadhihi al-ayyam, يعني 10 ذي الحجة. قال ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. Maksudnya Nabi SAW bersabda, tiada mana-mana hari yang amalan soleh lebih disukai di sisi Allah melebihi daripada hari-hari yang kamu sedang berada di dalam ni. Maksud Nabi mengisyaratkan kepada hari 10 awal Zulhijjah. Maksud Nabi kata, kamu hanya perlu beramal. Duduk, beramal untuk dikurniakan dengan as-salah. As-salah yang dipanggil amal soleh, amalus solihan. As-salah tu yang dimaksudkan ialah nur di dalam diri manusia. Maksud kamu fokuskan beribadat agar dikurniakan nur di dalam diri kamu lebih afdal daripada semua ibadat lain yang kamu buat. Jadi sahabat tanya, wahai Rasulullah, semata-mata mencari amal soleh tadi lebih afdal ke daripada jihad berperang di jalan Allah? Maksudnya jihad kita keluar, maksudnya membawa harta, membawa diri kita pergi berperang, niat mati. Jadi Nabi kata, walal jihadu fi sabil. Jihad berperang menegakkan agama Allah pun tak boleh melawan orang yang duduk bersendirian menghidupkan rohani dengan nur. Kecuali Nabi kata seorang je yang mungkin pahalanya sama dengan orang yang duduk bersendirian beribadat, iaitu rajulan kharaja binafsihi wa mali. Maksudnya orang tadi
Semasa dia nak pergi keluar berjihad, dia dah niat. Aku keluar berperang di jalan Allah, aku niat diriku mati syahid di jalan Allah. Dan dia bukan bawa diri ni saja, semua harta dia bawa sekali. Apa saja harta yang dia ada, dia bawa. Ahli perang kan dia gunakan untuk menyediakan bala tentera tadi, peralatan senjata sebagainya. Kesemua hartanya dia bawa dan dia pergi berperang. Diri ni dengan hartanya, kemudian Nabi kata, "Summalam yarji' min zalika bi syai'in." Kemudian tidak kembali sedikit pun daripada perkara tersebut. Maksudnya dia pun mati dalam perang dan hartanya pun semua habis digunakan di dalam peperangan. Hanya orang macam tu saja yang amalannya menyamai orang yang duduk bersendirian, kan, menghidupkan hatinya, menghidupkan rohaninya. Jadi sekiranya kita tanya, macam mana pula orang yang duduk bersendirian di dalam masjid, di dalam surau, di rumah, beriktikaf lebih daripada orang yang berjihad, berperang di jalan Allah? Jadi hukum tu, atau kenapa keadaan tadi berbeza, ialah kerana dari segi hukum tadi. Duduk bersendirian, menghidupkan hati, itu istilahnya ialah fardu ain. Di atas setiap orang lelaki ataupun perempuan yang telah balik. Adapun berperang di jalan Allah, berjihad, mati syahid di medan perang, itu hukumnya ialah fardu kifayah. Jadi macam mana sekalipun seseorang yang masih belum menyempurnakan fardu ainnya, maka fardu kifayah yang dia amalkan tadi tergantung, tidak diterima selagi dia tidak menyempurnakan fardu ainnya. Maka Nabi SAW dia cakap tu benda yang tepat. Maksudnya Nabi kata, kamu buatlah fardu ain dulu. Fardu ain ni belum sempurna, yang kita pergi buat fardu kifayah banyak-banyak tu kenapa? Kan dari 10 hari ni ialah hari untuk kamu menyempurnakan fardu ain sekiranya masih belum sempurna. Tapi sekiranya fardu ain tu dah sempurna, nak pergi berperang siang malam pun tak apa, kan? Sebab apabila dia berperang dalam keadaan rohaninya hidup, maka dia akan berperang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan berperang kerana nafsunya, atau berperang kerana ikut orang, atau berperang kerana dapatkan harta rampasan dan seumpamanya. Dan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah wa la habbu ilaihi min al-'amali fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Maksud Nabi kata, tiada mana-mana hari yang lebih agung di sisi Allah Taala dan lebih dicintai di sisi Allah daripada seseorang yang beramal pada hari-hari tersebut melebihi daripada hari ke-10 daripada bulan Zulhijjah ini. Jadi tu Nabi bagi tahu Allah amat mengagungkan hari tersebut dan Allah Subhanahu Wa Taala amat mencintai hari tersebut. Fa'aksiru, ni arahannya. Maka Nabi kata fa'aksiru, maka hendaklah kamu memperbanyakkan fihinna pada hari-hari tersebut minat tahlil, bertahlil, membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, wat takbir, dan bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, dan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi ini ialah contoh zikir yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Maksudnya kita dah faham, hari ini ialah hari yang amat agung di sisi Allah. Dan hari yang sangat dicintai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekiranya kita beramal pada hari-hari tersebut, kita akan senang mendapat dua sifat dari itu. Pertama sekali ialah sifat mahabbah, kecintaan di sisi Allah Ta'ala. Maksudnya kita nak menilai diri kita ni dicintai di sisi Allah Ta'ala ialah dengan melihat kita beramal ke tidak pada hari-hari yang Allah cinta. Sekiranya hari ni Allah cinta, contohnya malam Jumaat, kerana Allah sayang manusia yang berzikir, membaca Yasin. Dan pada 10 hari Zulhijjah ni Allah Ta'ala amat mencintai orang-orang yang beribadat. Jadi sekiranya kita mengambil masa tersebut kerana kecintaan Allah pada masa tadi, moga-moga itu ialah satu tanda yang kita dicintai di sisi Allah. Itu faedah pertama lah yang Nabi nyatakan. Betul, faedah kedua, Nabi mengarahkan agar pada 10 hari ini kita membanyakkan tahlil, bertakbir dan bertahmid, ataupun berselawat, ataupun bertasbih, ataupun membaca Al-Quran. Jadi apa saja sebutan, kan, selagi mana dia tadi duduk di lidah, dia diistilahkan sebagai zikrul lisan, zikir yang berada di lidah. Cuma dalam semua zikir-zikir yang kan, sama ada bertahlil, bertakbir, bertahmid, maka Imam Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu dia berkata, ataupun Imam Ibnu Ajibah dia berkata, ketahuilah bahawa semua zikir-zikir yang kita pernah dengar dari seperti tahlil, takbir, tahmid, tasbih, membaca la haula wala quwata illa billah, apa segala bacaan, hasbiyallahu wa ni'mal wakil,
kesemua zikir-zikir yang panjang tadi, termasuklah hizib-hizib yang panjang, kesemua tu tersimpan ataupun tersirat di bawah satu kalimat saja, iaitu kalimat Allah. Jadi sekiranya kita duduk, kita baca Allah, Allah kan, Allah dalam hati dia, Allah, Allah, maka samalah dengan kita tadi bertahlil, samalah kita tadi bertakbir, samalah kita tadi bertahmid, kan, samalah kita tadi berselawat kepada Nabi SAW. Jadi jangan sekali-kali kita merendahkan ataupun kita tadi tidak menghargai nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana berzikir dengan nama Allah Taala itulah zikir yang paling agung, dan zikir menggunakan nama Allah tadi itu adalah ibadat yang mesti ditunaikan ataupun disempurnakan oleh hati manusia. Jadi sekiranya kita duduk diam kan berzikir Allah, 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 maka kita akan dikurniakan dengan semua fadilat tahlil, dengan semua fadilat tahmid. Cuma itu di peringkat awal untuk kita menghidupkan diri kita dengan lafaz Allah, Allah, Allah. Cuma apabila kita dah berjaya menghidupkan lafaz Allah tu di dalam diri kita, maka kita tambahlah dengan ibadat lidah, kan. Hati kita kekal menyebut lafaz Allah, dan lidah kita tadi kita bacalah subhanallah ataupun astaghfirullah ataupun Allah akbar sebagai tambahan untuk memperbanyakkan ibadat sunat. Kerana menyebut nama Allah di dalam hati itu ialah tuntutan fardu ain untuk membersihkan hati manusia. Adapun semua zikir-zikir di lidah tadi dia ialah sunat. Jadi manusia yang berakal, manusia yang sempurna pemikirannya, dia akan menunaikan yang fardu terlebih dahulu. Fardu itulah yang akan difokuskan sehingga dah dapat fardu tadi, baru ditambah dengan ibadat sunat. Itu. Dan yang terakhir sekali perbuatan sahabat. Contohnya Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Maksudnya diriwayatkan apabila masuk saja 10 akhir, bukan 10 awal daripada bulan Zulhijjah, ijtahada ijtihadan hatta ma yakada yaqdiru alaihi. Maksudnya dia akan beribadat bersungguh-sungguh sehingga dia tadi seolah-olah tak mampu pun nak menyempurnakan ibadat ini, ataupun seolah orang lain tak boleh nak kejar. Maksudnya dia akan duduk selama yang dia mungkin. Dia akan berzikir selama yang dia mungkin. Dia akan tahan, akan berdiri semayang selama yang dia mungkin. Dia akan sujud selama yang dia mungkin. Itu yang dinyatakan daripada Sayyidina Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas juga berkata, la tutfi'u surujakum layaliyal ashr. Ini mungkin kita boleh amalkanlah sekiranya. Dia kata tadi, la tutfi'u surujakum. Maksud jangan padamkan pelita. Maksud jangan padam lampu. Layaliyal ashr pada 10 malam tersebut. Maksud sekiranya kita tadi padam lampu, lepas tu kita tidur, kan, maka janganlah padam lampu. Tadi yang diisyaratkan jangan padam lampu tadi maksudnya hidupkan malam-malam tadi. Daripada isyak tadi kan sampai ke subuh tadi, kita cuba hidupkan dengan apa saja ibadat yang kita mampu. Dan itu nasihat ataupun arahan daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu apabila kita tadi masuk pada 10 awal yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Jadi kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar dapat mengurniakan kepada kita keinginan, semangat dan kekuatan untuk beramal. Maksudnya jangan kita tadi jadi tergolong dari kalangan manusia yang rugi. Maksudnya mendengar sesuatu perkara yang agung, perkara yang dicintai oleh Allah, tapi kita tidak mempedulikannya. Maka itu tanda manusia yang rugi, kan, manusia yang akan menyesal di akhirat. Jadi kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan kekuatan kita untuk beramal, akan memberikan kefahaman. Dan yang paling penting sekali ialah mengurniakan kepada kita al-istijabah, iaitu perkenan. Maksudnya kenapa diberitahu 10 hari ni? Sebab nak bagi 10 hari ni sekiranya kita beribadat mudah untuk diterima di sisi Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala amat mencintai orang yang beribadat. Allah Ta'ala melimpahkan rahmat. Jadi sekiranya kita beribadat 10 hari ni sama dengan kita beribadat sepanjang tahun. Dan di bulan-bulan yang lain tadi, sekiranya kita beribadat, amat susah nak diterima. Kerana amalan yang kita buat tadi banyak tapisan. Ditapis daripada setiap langit untuk diterima di sisi Allah. Tapi apabila diberitahu 10 hari ni amat disukai di sisi Allah, buat apa saja amalan, walaupun amalan tadi tak khusyuk, kan, walaupun amalan tadi tak sempurna, syaratnya tak cukup, kan, niatnya mungkin tak betul, tapi dengan sebab kecintaan Allah tadi, Allah Ta'ala akan terima sesuatu amalan yang kita buat. Dan yang penting sekali apabila Allah Ta'ala terima, akan berikan ganjaran yang amat agung, iaitu mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah tujuan kita beramal setahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun,
mestilah kita mencapai ma'rifatullah, iaitu tujuan kepada ibadat yang kita lakukan. Jadi moga-moga apabila kita beribadat dalam masa yang singkat 10 hari ini, Allah Ta'ala campakkan nur ke dalam diri kita dan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mengenalnya. Wallahu Ta'ala alam. Jadi mungkin setakat itu sajalah dulu perbincangan kita pada malam ni. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kefahaman, petunjuk kepada kita semua. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل الله منا منكم. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.